Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya cukup bersimpati dengan mereka yang terkena gangguan sihir. Ramai di antara kita yang telah mendapat rawatan dari pelbagai pihak. Tetapi masalah sihir yang dihadapi tidak juga selesai. Penyakit yang dialami tidak juga sembuh. Saya juga sebenarnya mengalami masalah yang sama. Ada ahli keluarga saya yang sedang mengalami gangguan sihir sejak 7 tahun yang lalu. Beliau telah mendapat rawatan dari pelbagai pihak, tetapi sehingga hari ini penyakit yang dialami tidak juga sembuh. Kepada mereka yang sedang mengalami masalah gangguan sihir, nasihat saya supaya jangan sekali-kali berputus asa. Teruskan berusaha untuk merawat ahli keluarga yang terkena gangguan sihir. Di samping mendapatkan bantuan di perawat profesional, kita juga perlu berusaha sendiri untuk merawat ahli keluarga kita yang alami gangguan sihir. Jangan biarkan ahli keluarga kita yang sakit tanpa dirawat. Sekarang ini terdapat perawat yang mengambil kesempatan mengenakan cas yang agak tinggi untuk merawat. Oleh kerana itu, merawat sendiri ahli keluarga yang sakit merupakan keadaan yang terbaik kerana ia tidak melibatkan apa-apa kos. Memang benar kadang-kala kita merasa putus asa untuk meneruskan rawatan. Tetapi saya mohon jangan ikut perasaan. Kesian kepada ahli keluarga kita yang sedang sakit. Semua itu bukan kehendak mereka. Pada video kali ini, saya cuba tunjukkan cara untuk merawat diri atau ahli keluarga yang mengalami gangguan sihir. Ini semua ada berdasar kepada pengalaman yang saya alami selama 7 tahun merawat ahli keluarga saya yang sakit kerana gangguan sihir. Saya mohon supaya memahami betul-betul kaedah rawatan yang saya tunjukkan dan amalkan secara berterusan. Kongsikan maklumat ini dengan kawan-kawan yang mungkin sedang menghadapi masalah yang serupa. Kita perlu tolong-menolong antara satu sama lain bagi mengatasi masalah seperti ini. Semoga Allah beri kita dan ahli keluarga kita semua kesembuhan sepenuhnya. Yang pertama, kita mulakan dengan berdoa kepada Allah. Mohon pertolongan Allah SWT seperti berikut. Ya Allah, jika terdapat gangguan sihir, azimah, saka atau santau dalam tubuhku, aku pohon ya Allah, engkau binasakan semuanya dan engkau keluarkan dari tubuhku. Ya Allah, aku pohon engkau pulihkan segala penyakit yang aku alami sepenuhnya. Doa boleh dibuat pada bila-bila masa, terutama sekali selepas sembahyang 5 waktu. Yang kedua, buat air ruqyah. Buat air ruqyah untuk minum dan mandi. Kita gunakan air mineral untuk minum dan air paip untuk mandi. Bilangan bekas air untuk diruqyah tak perlu dihadkan. Sebagai contoh, kita gunakan 1 atau 2 galon air mineral untuk minum. 1 atau 2 beldi air paip untuk dijadikan bahan mandian. Doa sebelum membuat air ruqyah. Yang pertama, Ya Allah, jadikanlah air ini sebagai racun yang akan membunuh semua jin zalim yang ada dalam tubuhku. Atau doa yang kedua ini, Ya Allah, jadikan air ini sebagai penawar yang akan menyembuhkan segala penyakit yang aku alami. Ingat bahawa ayat Quran yang kita baca adalah kalamullah. Air hanya akan patuh bila mana Allah yang perintah. Air untuk jadi racun atau jadi penawar. Air tidak akan ikut arahan kita kerana kita ada hamba Allah yang banyak dosa. Ayat yang perlu dibaca sebagai asas untuk membuat air ruqyah. Yang pertama, surah Al-Fatihah. Kita baca sekali. Ayat kursi kita baca 7 kali.
surah Al-Ikhlas 1 kali, surah Al-Falaq 1 kali, dan surah An-Nas 1 kali. Kita tiup pada air selepas setiap kali bacaan. Kita boleh ulang bacaan pada air yang sama seminggu sekali bagi menambahkan kekuatan. Kita juga boleh tambah ayat-ayat lain yang nak dibaca mengikut keperluan. Minum air. Air boleh diminum untuk seluruh ahli keluarga pada setiap waktu. Gangguan sihir lazimnya memberi kesan buruk bukan sahaja kepada si mangsa tetapi kepada seluruh ahli keluarga. Kita bolehlah baca solawat untuk ambil barakah sebelum minum air. Cara mandi. Mandi hendak dilakukan selepas waktu asar tetapi sebelum masuk waktu maghrib. Sebaiknya mandi dilakukan di luar dari kawasan tandas. Kaedahnya kita ambil hanya 1 liter air yang telah diruqyah dan kita campurkan dengan 1 baldi air. Kita boleh juga masukkan keratan limau nipis ke dalam air atau daun bidara yang dihancurkan. Kita mandi terlebih dahulu sehingga bersih dan kita jadikan air ruqyah ini sebagai bilasan terakhir. Perlu diingat selepas setiap kali mandi, kita jangan lap air tersebut. Kita sapu saja. Sebaik-baiknya kita amalkan kaedah mandian ini selama 11 hari berturut-turut. Yang ketiga, kita baca ayat kursi. Baca ayat kursi, kemudian kita seduk dengan hidung. Tapi sebelum membaca ayat kursi, kita berdoa kepada Allah SWT seperti berikut. Ya Allah, jadikan ayat-ayat yang aku baca sebagai api yang akan membakar segala jin zalim yang ada dalam tubuhku. Lepas tu kita baca ayat kursi dan seduk dengan hidung. Amalkan pada bila-bila masa saja yang kita perlu. Yang keempat, minum air garam. Kaedah minum air garam ini sepetik dari buku Dialog dengan Jin Islam karangan Muhammad Isa Daud. Minum air garam ini boleh diamalkan sekali-sekala saja. Contohnya sebulan sekali. Air garam dapat mengeluarkan jin-jin yang degil dari tubuh kita. Kaedah air garam ini biasanya dilakukan sebagai usaha terakhir. Kita ambil secawang air yang telah diruqyah. Kita masukkan 1 sudut teh garam halus, kacau sehingga larut dan kita minum. Yang kelima, kita guna kaedah pukulan. Pukul mana-mana bahagian tubuh yang sakit sambil baca Bismillahi Allahu Akbar. Atau kita baca Ukhruj ya aduwallah. Pukul sehingga rasa sakitnya hilang. Dari segi teorinya, jin akan mati jika tak keluar dari tubuh pesakit. Yang keenam, rotan tapak kaki. Kita boleh cuba guna rotan untuk rotan pada tapak kaki. InsyaAllah kaedah ini juga boleh bantu untuk keluarkan jin dari tubuh pesakit. Sambil kita baca Bismillahi Allahu Akbar atau Ukhruj ya aduwallah. Yang ketujuh, merawat kesan sihir pada fizikal. Kadang-kala gangguan sihir boleh beri kesan kepada tubuh fizikal kita. Oleh kerana itu, saya cadangkan untuk rawat fizikal kita melalui kaedah urutan kaki seperti berikut. Urut seluruh kaki dengan menggunakan minyak. Fokus urutan pada titik yang paling sakit bila diurut. Juga jangan lupa untuk baca Bismillahirrahmanirrahim.
Urutan yang disertai dengan sedikit bacaan seperti ini juga boleh keluarkan jin dari tubuh kita. Yang ke-8, cara kembalikan sihir kepada pengirim. Jika keadaan pesakit tidak juga pulih selepas banyak kali rawatan, sakit dalam tempoh yang lama, rasanya tidak salah untuk kembalikan sihir kepada pengirimnya. Tapi jangan sekali-kali guna bomoh serta bantuan jin untuk kembalikan sihir kepada pengirim. Guna bomoh dengan bantuan jin untuk kembalikan sihir sama dengan kita guna kaedah sihir. Bagi saya hukumnya tetap haram. Saya juga kurang setuju kita guna bacaan-bacaan tertentu walaupun di ayat suci Al-Quran untuk kembalikan sihir, termasuk baca Yasin 7 Mubin. Bagi saya, cara yang terbaik untuk kembalikan sihir ialah dengan berdoa kepada Allah SWT. Biar Allah Ta'ala yang kembalikan sihir tersebut kepada pengirimnya, bukan kita. Ini pun kita lakukan setelah segala usaha rawatan tidak berhasil, sebagai pilihan terakhir. Pada asasnya, kita tak tahu siapa yang melakukan sihir kepada kita. Jadi, jangan kita khususkan doa kepada sesiapa. Segala maklumat yang kita perolehi belum pasti betul. Saya lebih suka kita guna doa seperti berikut. Ya Allah, jika terdapat sihir, jampi, santau atau azimat yang dikirimkan oleh seseorang kepadaku, aku pohon ya Allah, Engkau kembalikan kepada pengirimnya. Kita ulang-ulangkan doa seperti ini. Inilah kaedah-kaedah yang saya gunakan untuk merawat gangguan sihir kepada ahli keluarga saya. Jauhilah semua perkara yang boleh bawa kita kepada syirik. Jika terdapat kelemahan dan kekurangan pada video kali ini, semua ampun dan maaf. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.